Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni kita nak belajar subtopik jisim dan inersia. Apakah yang dimaksudkan dengan jisim? Okey, awak dah belajar dalam semasa tingkatan 1 iaitu kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. Dan unit SI bagi jisim ialah kilogram. Jadi kalau kita tengok pada gambar foto ni menunjukkan bahawa jisim buah apple diukur dengan menggunakan penimbang digital. Okey, kemudian inersia. Maksud inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan terhadap keadaan asal objek tersebut. Sama ada dia dalam keadaan purun ataupun sama ada satu objek itu sedang bergerak. Dan inersia ni dia bukan kuantiti fizik. Jadi inersia ni dia tidak boleh diukur, dia tiada nilai dan juga dia tiada unit. Okey, kemudian kita tengok pula situasi yang melibatkan inersia. Okey, ini contoh situasi dalam inersia. Yang pertama ialah contoh situasi dalam keadaan objek yang purun. Okey, dalam eksperimen kita ada duit shilling, ada cardboard dan juga ada gelas yang berisi air. Okey, apa yang dibuat ialah apabila cardboard ini disentap dengan laju, okey, cardboard ini ditarik dengan laju, apa yang berlaku ialah duit shilling dia akan jatuh ke dalam gelas. Okay. Kenapa duit shilling ni jatuh ke dalam gelas? Kenapa dia tak ikut cardboard ni sekali ditarik? Sebab dia ditarikkan dia di atas cardboard. Dan bila cardboard ni ditarik, kenapa duit shilling ni dia tak ikut cardboard ni sekali? Tapi apa yang berlaku ialah dia jatuh di dalam gelas. Okay, sebabnya duit shilling ni dia ada inersia. Jadi inersia duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling iaitu keadaan purun. Dia berada di tengah-tengah gelas. Maka bila cardboard ni ditarik, dia akan jatuh di tengah-tengah gelas. Sebab dia mengekalkan keadaan asal dia yang sedang purun. Jadi dia tidak bergerak bersama dengan cardboard. Sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Kemudian contoh yang kedua, situasi yang kedua ialah keadaan asal objek yang bergerak. Ni seorang penumpang ni dia menaiki kereta api. Jadi bila kereta api bergerak, penumpang dalam kereta api ni juga akan bergerak bersama-sama. Apa yang berlaku sekiranya kereta api berhenti secara tiba-tiba. Jadi bila kereta api berhenti secara tiba-tiba, badan penumpang tu dia akan bergerak ke hadapan. Dia akan bergerak ke hadapan. Dia tercampak ke depan. Kenapa dia bergerak ke hadapan? Sebab sebab inersia penumpang ini dia mengekalkan keadaan asal dia. Apa keadaan asal dia? Keadaan asal dia ialah sedang bergerak ke hadapan. Dia sedang bergerak ke hadapan, maka penumpang itu meneruskan gerakannya ke hadapan. Sebab itu dia badannya bergerak ke hadapan bila kereta api berhenti secara tiba-tiba. Sama juga kalau macam kita naik kereta, tiba-tiba brake mengejut, apa yang berlaku ialah badan kita tercampak ke hadapan. Sebab apa? Sebab inersia. Inersia yang menyebabkan badan kita tercampak ke hadapan. Sebab kita mengekalkan keadaan asal kita yang sedang bergerak ke hadapan. Okey, seterusnya kita tengok pula hubungan antara jisim dengan inersia. Inersia ialah inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim. Dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Jadi semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besarlah dia punya inersia. Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Contoh yang kat sini, situasi yang menunjukkan hubungan antara jisim dan inersia. Yang pertama, jisim troli yang kosong adalah lebih kecil. Yang ini troli kosong, yang ini troli yang penuh dengan barang. Jadi, bila troli kosong, maka jisim dia kecil. Bila jisimnya kecil, maka inersianya juga kecil. Jadi, bila troli ni ringan, sebab jisim dia kecil, dia ringan kan. Jadi, bila ringan, dia mudah untuk digerakkan. Mudah untuk digerakkan dari keadaan asalnya. Senang kita nak tolak. Tapi kalau jisim troli itu dipenuhi dengan barang yang lebih besar, maka troli ini akan jadi lebih berat. Jadi bila dia berat, maka inersianya lebih besar. Bila jisim besar, maka inersia dia lebih besar. Jadi kalau troli yang mempunyai jisim yang besar, yang berat ini, maka dia menyebabkan troli itu susah untuk digerakkan. Digerakkan daripada keadaan asalnya. Jadi di antara troli yang kosong dengan troli yang penuh dengan barang, troli yang penuh dengan barang ini lebih sukar untuk kita tolak, sukar untuk kita gerakkan. Sebab apa? Sebab dia
berat jisim dia besar, okey, berbanding dengan troli yang kosong. Okey, hubungan antara jisim dengan inersia ni dapat dikaji menggunakan neraca inersia. Okey, neraca inersia ni dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di angkasa lepas. Okey, seterusnya kita tengok kesan inersia dalam kehidupan harian. Kita dah tahu bahawa inersia ini dipengaruhi oleh jisim objek. Okey, semakin besar jisim, maka semakin besarlah inersianya. Inersia ni dia memberikan kesan positif dan juga negatif dalam kehidupan harian. Ini contoh yang memberikan kesan positif inersia. Okey, yang menunjukkan kesan positif inersia. Yang pertama ialah kepala tukul yang longgar ni dia boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan yang keras. Jadi hentakan yang laju pemegang tukul ni menyebabkan tukul ni dia bergerak ke bawah. Ia disebabkan oleh inersia. Kemudian yang kedua ialah nak mengeringkan payung yang basah itu dengan cara memutarkan payung dengan laju. So, bila payung ni diputarkan dengan laju dan kemudian diberhentikan secara tiba-tiba, dia menyebabkan titisan hujan tu terus bergerak. Okay, walaupun payung ni dah berhenti, kita dah berhentikan dia, tapi titisan hujan tu dia akan terus bergerak. Okay, sebab apa? Sebab dia ada inersia. Jadi dia mengekalkan keadaan asal dia yang sedang bergerak tu. Jadi walaupun payung dah berhenti, titisan hujan ni dia terus bergerak. Okay, maka titisan hujan akan jatuh daripada payung dan menyebabkan payung menjadi kering. Okey, yang ini pula menunjukkan kesan negatif inersia dan cara mengatasinya. Kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta apabila berlakunya kemalangan. Oleh kerana itu, kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keselamatan untuk mengurangkan kesan inersia. Kita dah tahu kalau kita naik kereta, kemudian kereta ni dipaksa berhenti secara tiba-tiba, maka apa yang berlaku ialah penumpang akan tercampak ke hadapan. Dia cuba bayangkan kalau dia tidak memakai tali pinggang keselamatan ni. Mungkin penumpangnya akan tercampak sehingga keluar daripada kenderaan. Tapi dengan adanya tali pinggang keselamatan ini, maka dia dapat mengelakkan kesan inersia, kesan buruk daripada inersia itu tadi, daripada tercampak keluar daripada kereta, maka tali pinggang ni dapat mengekalkanlah keadaan dia di dalam kereta tadi tu. Kemudian contoh yang seterusnya ialah semasa mendarat, kapal terbang ni jisim dia besar. Bila jisim dia besar, maka dia sukar untuk berhenti dan juga bergerak. Jadi bila dia sedang bergerak, kapal yang jisim besar ni dia tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek. Ini disebabkan oleh inersia dia besar. Jadi dia susah untuk berhenti. Jadi oleh itu landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. Okey, kemudian kita tengok apakah itu inersia. So ini tadi kita dah bincangkan. Inersia ialah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya dalam keadaan pegun ataupun bergerak. Jadi untuk mengekalkan keadaan asalnya ataupun dia menentang perubahan. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi magnitud inersia. Faktor yang mempengaruhi inersia ialah jisim. Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Soalan 3, berikan inference. Inference ni ialah sebab. Sebab kepada pemerhatian. Jadi berikan inference bagi situasi dalam kehidupan harian yang menunjukkan kewujudan inersia. Duit shilling akan jatuh ke dalam gelas apabila kad ditarik. Kenapa duit shilling jatuh dalam gelas? Inference sebabnya ialah inersia duit shilling mengekalkan kedudukan asalnya. Dia mengekalkan keadaan asalnya dan dia menentang perubahan. Jadi sebab tu dia tidak mengikut kad ini ditarik bersama. Sebab tu dia jatuh ke dalam gelas. Sebabnya dia mengekalkan kedudukan asalnya. Kemudian B, apabila kereta berhenti secara mendadak. Kereta berhenti secara tiba-tiba, pemandu akan terumban ke hadapan. Inference dia sebab apa? Kenapa dia terumban ke hadapan? Sebab inersia cuba mengekalkan gerakan pemandu ke hadapan. Jadi dia mengekalkan keadaan yang sedang bergerak ke hadapan. Jadi walaupun kereta ni dah diberhentikan, dia tetap bergerak ke hadapan. Dia tercampak ke hadapan sebab dia mengekalkan keadaan asal yang sedang bergerak ke hadapan.
Okey, contoh yang seterusnya ni pun boleh buat dekat rumah, boleh susun buku sendiri di rumah. Okay, apabila buku ditarik, okey, kalau kita tengok kat sini ada 5 buku. Kemudian buku yang nombor 4 ni ditarik keluar dengan cepat. Apa yang berlaku ialah buku lain akan jatuh ke bawah. Dia tidak mengikut buku yang ditarik ni. Okay, dia tak mengikut buku yang ditarik ni, tapi dia jatuh ke bawah. Okay, walaupun buku di bawah ni ditarik, tapi dia tak mengikut sama keluar daripada sini. Dia jatuh ke bawah di atas buku yang terakhir ni. Okay, sebabnya kenapa? Inersia buku-buku di atas. Jadi inersia buku-buku di atas ni dia menentang perubahan keadaan pegunnya. Okay, jadi dia jatuh ke bawah. Dia tak ikut ditarik sekali, tapi dia jatuh ke bawah. Okey, kemudian tandakan right contoh-contoh lain inersia dalam kehidupan harian. Okey, kemudian berikan sebab. Okey, bagi jawapan anda. Okey, jadi ini ialah antara contoh-contoh lain inersia dalam kehidupan harian. Yang pertama ialah seorang pelajar tidak dapat menolak sebuah kereta. Okey, sebab apa? Sebab kereta ni jisim dia besar. Jadi bila jisim besar, maka inersianya besar. Okey, jadi dia sukar untuk digerakkan. Okey, sebab tu pelajar ni dia tak boleh nak tolak kereta. Okay, sebab inersia kereta ni sangat besar disebabkan oleh jisimnya yang besar. Kemudian yang kedua, kapal terbang memerlukan landasan yang panjang untuk berlepas dan mendarat. Okay, sebab apa? Sebab kapal terbang ni jisimnya besar. Bila jisimnya besar, inersianya besar. Objek yang mempunyai inersia yang besar, dia sukar untuk digerakkan dan juga sukar untuk dihentikan. Jadi sebab tu dia memerlukan landasan yang panjang, okay, untuk berlepas dan juga mendarat. Kemudian contoh yang ketiga ialah memutarkan payung basah dengan laju untuk menjatuhkan titisan hujan daripadanya. Okay, jadi apabila kita putarkan payung dengan laju, kemudian kita berhentikan payung, apa yang berlaku ialah air hujan ni dia punya inersianya menyebabkan air hujan ni dia jatuh. Okay, dia terus bergerak walaupun payung ni telah dihentikan. Jadi menyebabkan payung ini dapat dikeringkan. Okay, kemudian lori dengan muatan penuh mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Okay, sebab apa? So, kalau kita ada dua lori, satu lori yang kosong, okay, satu lagi lori yang penuh dengan muatan. Jadi yang mana paling lama masa yang diambil untuk berhenti ialah lori yang penuh dengan muatan. Sebab apa? Sebab jisim dia besar. So bila jisimnya besar, maka inersianya besar, maka dia lebih susah untuk dihentikan. Okey, kemudian contoh yang seterusnya ialah kapal besar perlu matikan enjin beberapa kilometer daripada pelabuhan, okey, untuk dia berhenti. Dia tak boleh berhenti secara tiba-tiba. Jadi dia kena ambil masa untuk berhenti sebab inersianya besar disebabkan oleh jisim yang besar. Okay, inference sebab kepada jawapan-jawapan di atasnya, contoh 5 contoh yang di atas ni ialah semakin besar jisim sesuatu objek, maka semakin besar inersia untuk mengekalkan keadaan asalnya. Okey, nombor 5, lengkapkan pernyataan tentang ciri-ciri keselamatan yang digunakan dalam kereta untuk mengurangkan kesan negatif inersia. Ya, jadi semasa pelanggaran, tali pinggang keledar dan juga beg udara dapat menghalang pemandu daripada terhumban ke hadapan kerana inersia. Jadi inersia menyebabkan pemandu akan terhumban ke hadapan sekiranya berlaku pelanggaran ataupun berhenti secara tiba-tiba. Tapi disebabkan adanya beg udara dan juga tali pinggang, dia dapat mengelak daripada pemandu terhumban ke hadapan. Kemudian penyandar kepala juga dapat mengurangkan kesan inersia.